kembali dalam cerita jam ini dan sebentar tadi saya bersama dengan rakan setugas Ridauddin menceritakan tentang inisiatif Google dalam membantu proses pemulihan ekonomi terutamanya dalam aspek digital ekonomi yang tentunya bercakap dalam konteks pandemik COVID-19, proses mengadaptasi kepada dunia digital di Malaysia ini rata-rata dilihat sebagai proses yang terpaksa dipercepatkan akibat pandemik COVID-19 yang tentunya negara berada dalam proses peralihan masuk ke dalam fasa endemik tetapi masih lagi berada dalam fasa pandemik sebenarnya terutamanya dalam kita melihat kepada trend jangkitan COVID-19 ketika ini. Malaysia semalam merekodkan 5,685 kes COVID-19. Ini sebenarnya angka tertinggi dalam 3 bulan. Selangor mencatatkan kes tertinggi sebanyak 2,000 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,800 kes dan ini selepas negara berjaya mengekalkan kes rata-rata bawah 3,000 atau 2,000 sejak 2 bulan lepas dan trend peningkatan ini sudah pun dijangkakan sebenarnya dan KKM sebelum ini juga mengesahkan kes subvarian Omicron BA5 yang mudah merebak ini sudah pun dikesan dan subvarian Omicron ini seperti BA4 dan juga BA5 ini antara punca tercetusnya sekali lagi gelombang baharu di serata dunia. Banyak negara-negara yang mengesan ataupun merekodkan kes jangkitan yang melonjak baru-baru ini. Namun ketika Malaysia bersiap sedia untuk berdepan dengan subvarian Omicron atau gelombang subvarian Omicron ini, pada masa yang sama kemunculan satu lagi varian Omicron yang didakwa menular dengan lebih cepat dikatakan sudah mula dikesan di Eropah iaitu varian Centaurus atau BA275. Pertama kali dikesan di Belanda, khususnya dikenal pasti di Amsterdam. Jadi apa ancaman varian Centaurus ini dan adakah Malaysia bersedia untuk berdepan satu lagi gelombang baru COVID-19? Bersedia untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Malina Usman, pakar kesihatan awam UPM. Terima kasih kepada Dr. Malina sudi bersama saya dalam cerita untuk ceritakan sedikit di sebalik trend jangkitan ini. Pandangan doktor, apa bentuk trend jangkitan COVID yang boleh kita jangkakan dalam minggu-minggu akan datang melihat kepada mungkin sambutan perayaan Raya Haji baru-baru ini dan juga penularan subvarian Omicron? Pandangan doktor. Okey, terima kasih Naila. Mengenai trend ataupun pola kes kita jangkakan dalam tempoh 2 hingga 4 minggu akan datang, kes akan terus meningkat. Dan kita perhatikan dalam corak serantau di Singapura, Thailand dan juga beberapa buah negara Asia yang lain juga memberikan pola yang sedemikian. Dan kita tahu bahawa untuk pola daripada varian 2.75 ni, subvarian 2.75 ni telah dikesan di India dan jika saya tak silap dalam tempoh 24 jam semalam ia telah dikesan di Thailand dan kita juga menjangkakan keadaan yang sama juga mungkin akan berlaku di negara kita dan kita jangkakan pola akan meningkat ya. Jadi dalam konteks itu seperti mana yang telah kita lalui dalam tempoh pandemik lebih 2 tahun ini, recommended SOP ataupun cara kita untuk menangani kemungkinan berlakunya jangkitan lonjakan kes adalah kekal ya untuk mematuhi semua SOP yang telah dinasihatkan bagi mengelakkan lonjakan yang tinggi sehingga mungkin akan menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan. Saya nak cakap lebih lanjut mengenai dengan varian Omicron ini. Secepat mana sebenarnya orang boleh kena jangkitan semula varian Omicron ini selepas pertama kali dijangkiti varian ini? Adakah kadar reinfection ataupun jangkitan semula itu semakin cepat? Berdasarkan kajian di Eropah yang telah diterbitkan pada bulan Mei lalu telah merekodkan, mendokumentasikan beberapa penemuan pada awalnya mereka melihat bahawa pola jangkitan semula itu berlaku dalam tempoh 90 hari ke 360 hari kalau saya tak silap dalam tempoh yang sedemikian. Namun dengan kemunculan subvarian daripada Omicron ni, mereka dapati bahawa tempoh jangkitan semula ataupun reinfection itu berlaku dalam kadar yang lebih cepat. Dalam dokumentasi di sebuah negara Eropah, kalau saya tak silap di Denmark mencatatkan paling cepat boleh dicatatkan sehingga 20 hari. Maksudnya dalam tempoh 3 minggu selepas orang itu pulih daripada sesuatu jangkitan COVID-19, mereka mungkin dijangkiti semula. Dan keadaan ini juga bergantung kepada tahap antibody ataupun immunity seseorang dan juga keadaan-keadaan komorbid, umur dan juga keadaan-keadaan tertentu tahap pemakanan yang mungkin menyebabkan kadar jangkitan tersebut akan berlaku lebih cepat dan ini tidak dapat kita letakkan satu keadaan yang begitu kekal maksudnya fix period di situ bergantung pada strain, keadaan seseorang dan juga cara jangkitan yang berlaku.
Bercakap tentang pola jangkitan, tentunya ada kebimbangan berhubung dengan kemunculan varian baharu. Sekarang ini ramai juga yang mula bimbang dengan varian atau subvarian Omicron baru iaitu Centaurus atau BA275. Apa yang kita tahu setakat ini berhubung varian Centaurus ini? Setakat ni maklumat-maklumat yang kita perolehi, meskipun didapati bahawa pola mutasi di situ memberikan insight seolah-olah ia mungkin mencetuskan kebimbangan baru, kemungkinan lonjakan ataupun keadaan-keadaan yang mungkin sama macam Delta, tapi pola pada masa ini tidak sedemikian. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan meskipun varian Centaurus tersebut mudah berjangkit, sama seperti subvarian 4 dan BA5 tu, namun keterokan jangkitan yang disebabkan masih belum dapat dipastikan dengan jelas. Namun meskipun sedemikian, kita masih kekal dalam keadaan berjaga-jaga, memastikan bahawa tidak ada lonjakan kes yang keterlaluan sehingga menyebabkan ramai yang perlu dimasukkan ke hospital. Dan dalam masa yang sama juga, saya ingin menasihatkan semualah meskipun dalam keadaan kita pada masa ini diberikan kelonggaran dalam banyak rutin sehariannya, boleh dining, makan di restoran, boleh melakukan interaksi sosial, tapi dalam masa yang sama amalkanlah cara hidup yang sihat. Maksudnya mereka-mereka yang mempunyai komorbid perlu mendapatkan ubat-ubatan, dapatkan check up dan sebagainya, sebab kadang-kadang semua akan menyebabkan pola imuniti itu berubah dan menyebabkan seorang itu terdedah kepada jangkitan yang serius andai tidak diberikan tumpuan. Selain daripada mengambil vaksin, jagalah SOP. Dr. Malina, pada masa yang sama tentunya sistem kesihatan negara sekarang ini lebih bersedia untuk menangani gelombang COVID kalau kita nak bandingkan dengan 1 atau 2 tahun lepas. Namun pada masa yang sama baru-baru ini tular satu memo dari sebuah hospital awam di ibu negara menyatakan ada masalah kekurangan doktor atau shortage, dan jika kita juga nak melihat kumpulan hartal doktor kontrak juga ada memberi amaran sebelum ini. Semakin ramai petugas kesihatan meletak jawatan akibat pelbagai faktor, antaranya tidak berpuas hati dengan sistem sektor kesihatan ketika ini. Adakah negara mempunyai masalah kekurangan tenaga kerja dalam sektor kesihatan atau berpotensi untuk berdepan dengan isu itu dalam masa terdekat? Saya berpendapat pola sedemikian memang akan dilalui oleh sistem perkhidmatan kesihatan kita dari masa ke semasa. Bertambah juga dengan keadaan kita menghadapi pandemik baru-baru ini, 2 tahun lebih ni, kita lihat bahawa pengeluaran siswazah dalam bidang doktor perubatan ni agak teranjak sikit kalender akademiknya. Jadi di situ mungkin berlaku kekurangan dari segi doktor-doktor baru yang mungkin melapor diri dan sebagainya. Tapi saya yakin di pihak Kementerian Kesihatan, mereka telah melihat kepada keadaan tersebut berdasarkan pengalaman lebih banyak tahun dan juga bila kita melalui pandemik ini, pengalaman-pengalaman sedemikian pastinya memberikan kita teladan bagaimana untuk menangani isu-isu berkenaan. Cumanya nasihat saya untuk para doktor muda, mereka-mereka yang baru berkhidmat dalam bidang perubatan ni, satu keadaan yang perlu kita lihat ialah komitmen kita terhadap tugas tu perlu mengatasi daripada motivasi-motivasi yang lain, terutama kita bila berhadapan dengan pandemik dan juga krisis inflasi yang sedang yang dialami oleh negara. Jadi keadaan tersebut perlulah ditempuhkan perhatian, tumpukan kepada tugas, tanggungjawab, komitmen kepada masyarakat, dan saya yakin keadaan tersebut akan dapat ditangani dengan baik dalam tempoh-tempoh yang mendatang. Okey, Doktor, saya nak berbalik kepada ancaman varian baru dan ancaman gelombang baru ini. Pada masa yang sama kita nak melihat kepada usaha untuk meningkatkan kadar vaksinasi ataupun dos penggalak booster vaksin COVID-19 ini. Kalau kita lihat data COVID Now, keluk pemberian vaksin COVID-19 dan juga dos penggalak vaksin COVID-19 ini jelas menunjukkan trend yang menurun. Tentunya tidak begitu rancak seperti yang kita saksikan tahun lepas, kempen pertama untuk menggalakkan pemberian vaksin dos pertama dan dos kedua. Sekarang ini kita lihat dos ketiga tak mendapat sambutan yang begitu menggalakkan lagi. Melihat kepada ancaman-ancaman baru, apa keperluan dos penggalak kedua itu digalakkan lagi?
Pada pandangan saya dari segi kempen ya, maksudnya maklumat kepada masyarakat bagaimana mereka boleh mendapatkan vaksin ini perlu diperluaskan dan juga digiatkan. Dan saya lihat untuk di lapangan apa yang berlaku ialah bila kita browse di situ ya, bagaimana untuk mendapatkan suntikan penggalak yang kedua ni, tak banyak maklumat yang kita peroleh selain daripada kita perlu menghubungi ya klinik-klinik swasta yang terdekat, dan tidak ada senario seperti mana yang kita lalui semasa kita menerima dos pertama, dos kedua ataupun mereka-mereka yang menerima dos penggalak yang pertama dahulu. Jadi saya mengharapkan supaya maklumat-maklumat terkini mengenai suntikan dos kedua tu dapat disampaikan kepada orang awam dengan mudah ya untuk dicapai. Maklumat tersebut membolehkan mereka ini membuat temu janji dan juga membolehkan mereka untuk mendapatkan vaksin secepat yang mungkin. Pada masa ini kita lihat maklumat ya daripada pihak pembuat polisi, menteri, mereka-mereka yang berada dalam pengurusan, ada dalam akhbar, media. Tapi bila mereka nak dapatkan maklumat tersebut, tak tahu nak pergi ke mana. Jadi kalau misalnya kata dapat dipergiatkan seperti mana yang telah kita lalui semasa kita ingat masa dulu search operation dulu kan, yang banyak maklumat-maklumat ni, ia perlu dapat digiatkan bagi membolehkan semua individu kita dapat mendapat maklumat yang lebih baik. Baik, terima kasih. Banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai situasi semasa COVID-19, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Usman, pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, sikit sebanyak mengulas mengenai dengan trend semasa COVID-19 dalam dan juga luar negara dan apa persiapan yang diperlukan negara untuk berdepan dengan risiko ancaman varian-varian baharu COVID-19. Dan itu saja untuk cerita jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.